Assalamualaikum, bersama dalam siri 5 minit je. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi tentang 5 rukun ilmu. Yang mana 5 rukun ilmu ni adalah asas dan boleh digunakan oleh sesiapa saja yang mengajar ataupun ingin menuntut ilmu. Jadi yang pertamanya, rukun ilmu pertama adalah berguru. Jadi sebagai insan yang ingin meningkatkan ilmunya, asas yang pertama adalah untuk dia mengetahui siapa gurunya. Kan seperti mana yang disebut oleh Muhammad Ibn Sirin, sungguhnya ilmu ni adalah agama, maka kamu lihatlah siapa yang menjadi guru, yang mengajar kamu agama. Jadi penting untuk kita tahu siapa guru kita, sebab ada guru di dunia ni dia memang betul-betul pakar dan betul-betul mahir, dan ada guru juga yang tidak kompeten. Jadi penting untuk kita mencari guru yang sebenar-benar guru yang mursyid. Rukun yang kedua adalah untuk seorang penuntut ilmu tu, dia merujuk kepada guru yang mengajar menggunakan kitab. Jadi penting untuk merujuk kepada kitab, kerana kitab ni adalah dokumentasi kematangan ilmu seseorang ulama itu. Jadi ilmu yang telah matang, yang telah dikumpul, yang telah diolah, yang telah dikembangkan dalam siri rantaian para ulama yang menuntut dengannya, maka dibukukan dalam satu kitab. Jadi sebab tu kitab ni sangat penting dalam menuntut ilmu. Jika sesiapa yang menuntut ilmu tidak menggunakan kitab, bahkan dia merujuk kepada internet, dia merujuk kepada potongan-potongan video klip, jadi ini kita tidak menyebutkan sebagai ilmu. Ini sekadar maklumat sahaja. Jadi Abdullah bin Al-Mubarak ada mengatakan, al-isnadu minad-din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi kalau bukan kerana isnad ni, sesiapa boleh berkata apa saja, kan? Jadi kita tak nak apabila seseorang itu menjadi pengajar, dia berkata secara sembrono tanpa membawa maraji' atau masadir, iaitu sumber yang digunakan, kan? Sebab siapa saja boleh bercakap kalau tidak dibawa sumber, kan? Dan ini adalah satu muskilah lah, satu masalah, kerana kredibilitinya dipertikaikan. Rukun yang ketiga adalah seseorang guru itu apabila dah mengajar menggunakan kitab, dia juga adalah seorang yang diiktiraf, punya murid-murid yang mengiktirafnya. Jadi guru-guru ni, guru yang tak ada murid ni, kita ibaratkan guru yang belum sampai lagi ke tahap puncaknya, kan? Kerana orang ramai tidak iktiraf lagi keilmuannya, ataupun guru yang belum lagi diuji keilmuannya. Jadi orang ramai mungkin dia tidak masyhur, kan? Tapi penting untuk ada murid yang mengiktiraf, maka dia ada ilmu, maknanya dia ada legasi dia. Ada legasi yang akan meneruskan pengajian atau pengajarannya. Sebab tu kalau kita lihat, biasanya di universiti dan di pondok ni, kita akan ada seorang guru dan akan ada murid kanan. Kan penting ada seorang murid yang bersuhbah dengan seorang guru, sebab kita boleh tahu bagaimana guru ini memberi kesan yang besar kepada kefahaman seorang murid itu. Itu yang ketiga. Yang keempat iaitu bermanhaj. Jadi rukun yang keempat, seorang guru ataupun penuntut ilmu itu perlu tahu setiap ilmu yang dia menuntut perlulah dengan manhaj. Maksud manhaj di sini adalah mempunyai metodologi dan disiplin yang perlu diikut. Ilmu ni tidak boleh sembrono saja tanpa disiplin. Sebab tu menuntut ilmu ni kadang-kadang kita bermula dengan matan. Kadang kita tak terus lompat pada hasyiah, kita tak terus lompat kepada komentar-komentar, syarah-syarah, belum lagi, kan? Sebab tu kadang kita mula dengan, kalau murid-murid kita mula dengan Iqra, kita tak terus lompat kepada Muqaddam dan Al-Quran. Jadi kita perlu ada disiplin. Jadi kalau kita belajar bidang hadis, apa disiplin dalam hadis? Kalau kita belajar usul fiqh, apa disiplin dalam usul fiqh? Kalau kita bercakap tentang tarjih, adakah semua orang boleh tarjih? Di situ ada disiplin. Yang kelima adalah mempunyai suasana yang aman. Jadi kita tahu apabila kita menuntut ilmu, perlu ada suasana yang aman. Kalau tidak aman dalam peperangan dan sebagainya, jadi perkembangan ilmu tu terbantut sedikit. Dia bergerak tapi tidak selaju tempat-tempat yang aman. Jadi itu sajalah 5 minit yang saya boleh sampaikan tentang rukun ilmu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.